Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat, mendapat keberkatan, mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak sambung kuliah kita, bacaan kitab kita, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi An Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bijizyatiha qadima bimalin min al-Bahrain فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih ni, dia menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa bimbang kepada umat dia terhadap satu perkara. Nabi bimbang kepada umat dia ni atas satu benda. Apa dia? Nabi bimbang kepada umat dia kalau umat dia ni dilimpahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni yang dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni, kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bimbang umat dia kalau umat dia ni miskin. Nabi tak bimbang kalau umat dia ni susah. Yang Nabi bimbang kalau umat dia ni senang. Yang Nabi bimbang kalau umat dia ni kaya. Beza pula dengan kita, hak umat dia. Yang kita takut miskin, kita tak takut kita kaya. Sebab tu Nabi doa, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, jadikan aku ni tergolong dalam golongan orang miskin. Doa ni mau saya bagi kat tuan-tuan malam ni. Tobatlah home bertalak 3, tuan-tuan tak ambil. Tobatlah home bertalak 3, tuan-tuan tak ambil doa ni kalau saya bagi. Dia duduk telefon kita, dia kata dah doa Ustaz, doa hidup kaya, mati pun kaya. Macam Ustaz biasa baca, saya biasa dengar dalam YouTube. Kita kata bila pula saya baca doa kata mati kaya? Ada Ustaz biasa baca biar rahmati kaya tu. Hak tu yang saya ingat, depan tak ingat. Mati pun dia nak kaya. Nabi dia tak minta kaya, walaupun dia di offer, walaupun dia ditawar kekayaan, Nabi tak ambil. Turun malaikat membawa tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala suruh pergi tanya dekat Nabi, nak ataupun tidak, mau ataupun tidak. Allah Ta'ala tukar segala pasir, segala batu di Madinah, di Madinah itu kepada emas. Dia tolak, dia tak mau. Dia tolak, dia tak mau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus, pernah hantar
Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke negara Bahrain, ke negeri Bahrain. Untuk apa dia? Untuk mengutip pajakan. Nabi utuskan Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi ke Bahrain menjadi wakil kepada kerajaan untuk mengutip pajakan. Abu Ubaidah Al-Jarrah wakil kepada Nabi SAW. Bila dia pergi, dia balik. Satu malam dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia bawa harta merda yang dia dapat daripada Bahrain ni, dia bagi kepada Nabi SAW. Boleh faham? Boleh faham? Ha. Nampak tuan-tuan ni pun kencing manis tinggi ya malam ni. Letih ni macam kena kencing manis tinggi ya. Lalu Nabi SAW terima cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah mai berjumpa dengan Nabi SAW pada malam tu, dengar di telinga, dan maklumat tu dapat kepada kaum Ansar. Esok fawafau salat al-fajr ma'a Rasulullah SAW. Lepa pun pi ramai-ramai semayang dengan Nabi SAW. Pagi esok ni dengar kata harta sampai ya, esok ketat ni ramai pi semayang. Nabi pipi tengok, Nabi rasa lain. Hari ni ramai pelik. Tidak duk ramai juga, tapi ramai pelik. Tak pernah mai pun mai subuh ni. Tak pernah mai pun mai subuh ni. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Nabi pun habis sembahyang, Nabi pun balik rumah. Lepa ni tengok-tengok tak ada nak menyembang, tak ada nak buat apa, Nabi balik. Lepa ni pun ramai-ramai pi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara tu nak sungguh tu. Mai semayang, Nabi saja buat akal, Nabi nak tengok. Nabi saja buat terik, Nabi nak tengok. Nabi nak tengok. Habis semayang, Nabi balik. Bila Nabi balik, lepa ni tuan-tuan, dia duk macam ada sesuatu ni. Dia tengok ni lagu ada benda pelik ni. Lalu dia pun, lepa ni pun pergi ke rumah Nabi SAW. Bila mereka pergi ke rumah Nabi, Nabi keluar, Nabi tengok mereka. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Nabi tengok, Nabi senyum. Nabi tengok kelaku mereka ni, Nabi senyum. Kelaku orang ni tuan-tuan, seronok tengok. Tuan-tuan duk saja-saja, tuan-tuan cuba tengok kelaku orang. Ada orang ni hak jenis samsin dek kucing, buat semang kemas tapi haram tak berani. Ada jenis lagu tu. Ada tak tuan-tuan kat dalam kampung kita jenis samsin dek kucing ni? Oh, sembang dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni lagu ni. Orang hak jenis sembang kemas ni tuan-tuan, yang ada takut, tu nama dia samsin dek kucing. Hak samsin betul, dia tak sembang orang. Dia pipi tu buat lagu tak tahu apa, tak tahu cekak. Saya biasa tengok tuan-tuan satu gangster betul, dia bertobat masuk tabligh. Dia bertobat masuk tabligh. Dia bermain, saya pun nak tengok atas bawah. Ni ke samsin? Dia berkata ni tak gangster ni, tengok muka ni lagu tak percaya. Tak percaya tuan-tuan. Kalau bos serban nampak budak tahfiz. Tapi baru keluar daripada penjara, 5 tahun duduk dalam penjara. Kes tumbuk. Duduk dalam penjara pun bertumbuk. Dia kata saya tak mau dah, saya nak cuci tangan Ustaz. Kenapa yang nak cuci tangan ni? Sebab mak saya kata kalau saya ulang balik benda lama, mak saya tak redha dan mak saya tak mengaku saya ni anak dia. Tu saya tak mau. Kalau mak tak kata ada samsin lagi. Ni merah ni aku samsin, cekak telur tu ambil dia tu kan. Ni kelaku orang kalau kita tengok tu kan, kelaku orang sembang ni boleh ke dia, tapi jasa haram sekali pun tak nak dengar. Tak nak dengar orang tumbuk dia, orang dia tumbuk orang tumbuk dia, kita bisa dengar.
Dia ligan orang, kita tak bisa dengar. Orang ligan dia bisa dengar. Tak jenis lagu ni ada tuan-tuan. Sembang kemas. Saya ada sekok dulu bekas kawan dia. Sembang kemas lagu tu haram pam tak ada. Ugut kot tu, ugut kot ni apa tak ada. Sembang Samsin tik kucing. Ni kelaku orang. Tuan-tuan tengok pula satu kelaku orang ni sembang kemas kaya raya. Haram apa tak ada. Projek tanam berjuta, projek tani berjuta, projek tani berjuta. Habuk pun tak ada. Tak pernah dengar lagi kaya yang kita ada dengar. Hutang orang tak bayar. Bisa dengar kalau lagu ni tuan-tuan? Ada lah kau sungai ulang? Ada. Projek tani, projek tani, projek tani. Habuk pun tak ada. Yang kita ada dengar kau telinga, hutang orang tu tak bayar, hutang orang ni tak bayar, hutang orang ni tak bayar. Ni kelaku manusia. Jenis lagu ni ramai tuan-tuan ni. Keturunan lagu ni tahu mana pun ada. Jenis keturunan tak guna. Nabi dia tengok kelaku kaum Ansar. Nabi senyum. Tapi kelaku mereka tak huduh lagu kelaku saya bagi contoh tadi lah. Lalu Nabi bila tengok, Nabi SAW kata kepada mereka, Nabi kata, "Adhunnukum sami'tum an Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain." Nabi kata ni, aku sangka hampa dah dengar cerita yang Abu Ubaidah buat balik mai harta daripada Bahrain. Hampa dengar yang tu kot. Terjemah mai bahasa kita. Hampa dengar tu kot. Faqalu ajal ya Rasulullah. Lepa menjawab, ya Rasulullah, betul. Kami dengar tu lah yang kami mai ni, kami dengar yang tu lah. Faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Nabi kata dekat mereka, gembiralah. Nabi kata berbahagialah, seronoklah. Kalau lagu tu hampa punya sangkaan, bergembiralah. InsyaAllah mungkin hampa akan dapat sesuatu yang akan menyukakan hampa daripada apa yang Abu Ubaidah Al-Jarrah buat balik mai daripada Bahrain ni. Kekayaan yang akan diagih sama rata. Tidak ada golongan yang tercicir daripada merasai harta yang dibawa pulang oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak ada siapa pun yang akan tercicir daripada terima. Tak ada. Nabi kata insyaAllah akan dibahagi dengan kesamarataan. Aku akan bagi sama rata. Berbahagialah hampa, Nabi kata. Lalu Nabi sambung, fawallah, Nabi sumpah. Nabi bersumpah ni tuan-tuan. Sumpah Nabi ni benda besar. Nabi dia bukan main sumpah-sumpah lagu kita duk main ni. Ada orang dia tak hati agama, dia jahil agama, dia bodoh agama. Sumpah ni duk datang mulut dia tuan-tuan. Bohong menggunakan nama Allah. Orang lagu ni dia bukan takut jenis tak zina, jenis tak judi. Dia tak takut tuan-tuan. Tuan-tuan nak boleh ambil pakai satu cakap, satu sumpah daripada satu orang kaki zina, satu orang kaki judi. Sumpah ni benda berat. Wallahi wabillahi watallahi. Ni dia sumpah. Bukan kata dia tak faham sumpah. Dia nak sebut wallahi wabillahi watallahi pun dia tak hati. Orang lagu ni kan kita nak ambil sumpah dia. Dia nak sebut wallahi wabillahi watallahi, dia tak hati. Ada tuan-tuan saya pernah jumpa mangkuk ayat lagu ni, saya pernah jumpa. Mina sumpah dia apa Allah. Hang nak bersumpah, jangan kata hang tak faham sumpah. Nak sebut sumpah pun hang tak hati. Punya bangku ayun. Dia main lagu tu ya sumpah. Nabi dia sumpah benda berat. Hari ni tuan-tuan nak suruh bersumpah. Orang dah dia takut dengan sumpah. Saya nak tanya tuan-tuan. Yang penting orang percaya cakap dia, walaupun dia bohong. Dia ni kaki bohong. Orang tahu dah dia ni kaki bohong. Contoh saya nak bagi.
Dia ni kaki bohong, orang tahu dah kaki bohong. Dia nak kemas, kata dia ni betul. Sumpah. Nabi bersumpah, benda besar. Nabi bila dia bersumpah, benda besar. Nabi bila dia bersumpah, benda berat. Nabi bila dia bersumpah, benda yang tak dia buat main-main. Fa wallah, Nabi kata demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, aku tak takut kalau hampa ni susah. Hampa ni kalau hampa hidup dalam keadaan kefakiran, hampa ni semua kalau hidup dalam keadaan kesusahan, hampa ni semua hidup dalam keadaan serba kekurangan, aku tak risau. Sebab apa tuan-tuan? Jarang kita dengar orang susah lupa ke Allah. Jarang. Yang kita duk dengar orang lupa ke Allah ni maklum orang senang. Ada tak tuan-tuan dengar kata dia ni tekat-tekat susah ni dia lupa diri? Tak ada. Dia ni tekat-tekat dia susah ni, lah ni dia lupa diri ni, dia lupa daratan ni, dia ni tekat-tekat dia susah. Tak ada. Yang kita duk dengar, dia ni tekat-tekat senang, dia ni tekat-tekat kaya, dia ni tekat-tekat ada duit, dia lupa daratan. Kita tak jarang dengar. Tak tahulah tuan-tuan. Saya hidup 33 tahun sampai lah ni, saya tak pernah dengar lagi orang dia lupa diri kerana dia susah. Saya tak bisa dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya tak bisa dengar dia lupa diri kerana dia susah. Saya tak bisa dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi kata, aku tak bimbang kalau hampa ni kena susah, aku tak bimbang kalau hampa ni miskin, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku bimbang kepada hampa ni apa dia? Bila mana hampa ni berhadapan, dilungguk kekayaan di depan hampa, seperti mana Allah Ta'ala pernah luaskan, Allah Ta'ala pernah bagi, Allah Ta'ala pernah lungguk kekayaan terhadap umat-umat terdahulu. Kaya tuan-tuan. Masa dia tak ada apa, dia duduk main juga masjid. Tiap-tiap malam main juga, duduk ngaji, duduk bersila depan kita apa. Main. Dekat-dekat dia senang ni tak main lah. Ada. Kok belah kulim ni semua saya dengar ada 8 orang je, dia perangai dulu tu. Dulu meniaga tak ada apa. Saya semalam, saya mengajak di Jitra semalam, saya cerita satu kisah, yang mana kisah tu saya dapat cerita ni seminggu 2 minggu lepas. Ada seorang kakak ni, dia ni memang jemaah kuliah saya lah. Dia jemaah kuliah saya. Dia duduk main mengaji lagu ni lah. Dia duduk di Sungai Petani. Baru ni dia telefon saya. Dia cerita suami dia meninggal dunia. Dia kahwin dengan suami dia ni orang susah. Masa dia kahwin ni, dia ni cikgu. Masa orang Syiah lah. Diam ni betul ke kecoh? Betul tak? Sat sangat. Boleh berhenti dah. Hoi, jarang saya main mengajak sesat jam bunyi. Tuan-tuan bukan boleh dengar jam bunyi ni muka lain. Sebab budak-budak dengar loceng bilik sekolah, cikgu tak habis kelas. Ni boleh lagi kan ni? Boleh. Dia ni masa dia kahwin dengan husband dia, arwah husband dia ni cikgu. Dia dah cikgu dah, masa tu dia jadi cikgu dah. Dia menikah, husband dia ni orang susah. Mai daripada kampung, susah apa semua. Okey. Bila dia kahwin, mulalah laki ni main menumpang hidup lah. Duduk menumpang dengan dia, kawan susah. Dia pergi kutip laki dia ni orang susah. Mai duduk dengan dia apa semua clear. Mula dia pun tukar daripada sekolah, dia pergi duduk dekat apa nama pejabat pendidikan daerah.
Daripada pejabat pendidikan daerah, dia bertukar pergi ke Jabatan Pendidikan. Daripada Jabatan Pendidikan, dia pergi duduk dekat Kementerian Pendidikan. Bila ada duit, dia bagi laki dia ni ambil lesen kontraktor. Bagi laki dia ni ambil lesen kontraktor. Laki dia pun ambil lesen kontraktor apa semua ambil. Bila ambil tu tuan-tuan, ambil tu. Bila ambil dia pun clear apa semua. Kaya, dia kuih kaya, dia kuih kaya, dia kuih kaya. Mula lupa daratan, mula lupa dengan bini buat lebih kurang. Hak bini kutip hang. Yang bini bagi model untuk buat perniagaan, bini ni dia mula lupa. Dia mula lupa. Jaga kat orang, malum, jaga. Geng ni dia bukan boleh kaya, dia lupa. Malum. Nak muka tak apa nampak yang pergi ujung-ujung tu pasal apa? Dulu dia gagah duduk dekat awak tapi duduk luar pintu tu terus sana. Nampak lagu orang Sungai Ulak ni pun lah ni dia act satu macam. Tambah-tambah belik yang serba Dubai. Ambil belik yang nak basuh kencing pun tak berani tengok kepala paip mah. Saya 4 kali keluar masuk, aku duduk Sungai Ulak ke, aku duduk di Bahrain ke apa ni. Bilik air tu tak padan dengan Sungai Ulak. Standard tu standard Dubai tau. Tuan-tuan boleh picek satu negeri Kedah, kepala paip jamban masjid tu tuan-tuan pakai mic. Tu pun daripada buat tahanan kat masjid Sungai Ulak. Satu-satunya masjid yang kaya dalam negeri Kedah. Kepala paip mic. Awak abang tak bubuh jenis suara jubung ayam keluar pun tak payah buka dah, lagi ke mic. Dia pakai sensor. Dia bila dia kaya, dia mula lupa daratan. Dia lupa daratan. Yang isteri ni galat ni apa dia tuan-tuan, yang isteri ni galat. Dia bohong bini dia nak pergi umrah. Dia abang kat bini dia nak pergi umrah dengan kawan-kawan dia apa. Bini ni pun percaya pergi umrah. Dia bukan pergi umrah, dia pergi Riyadh. Saudi juga, dia tak pergi ke Mekah, dia pergi ke Riyadh. Riyadh, ibu negara. Pi bersama dengan skandal dia. Pi, bini ni tak tahu apa. Duduk hotel sekali. Tuan-tuan, jalan jauh negara luar, duduk bilik sekali. Dia nak buat apa Pak Long? Nak mengaji tajwid ke? Dia nak ajak kat perempuan tu tentang hukum tajwid ke? Ma'arif ni sukun. Tak ada, dia sukun perempuan tu. Yang mana faham-faham, tak faham sudah lah. Satu malam lepas pi memabuk-mabuk, balik mai hotel. Dalam keadaan mabuk, duduk dalam bilik, dua orang. Laki dia meninggal dunia. Laki dia meninggal dunia. Saya cerita benda ni semalam dekat dengan Jitra, satu masjid dia mengajar. Saya balik mengajar, lebih kurang dalam pukul 12 suku, 12-10 minit, satu panggilan telefon masuk. Siapa angkat telefon? Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz ada ceritakan pasal ni. Ya, ya. Saya nak sahkan betul Ustaz, tu abang saya. Ni, Nabi abang lah. Nabi habaq dah, Nabi tak bimbang, Nabi tak risau. Nabi tak susah hati. Kalau umat dia ni susah, yang Nabi susah hati bila umat dia ni kaya. Nabi susah hati bila umat dia menjadi kaya. Sebab apa dia? Dia akan lupa dan perbuatan umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu alaihi wassalatu wassalam yang dulu akan terjadi. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum atau kama qala. Nabi kata lepa akan berebut bila orang ni kaya, macam mana perangai umat-umat Nabi terdahulu akan berebut, akan
berbuat macam perangai umat Nabi dahulu, maka akibatnya akan membinasakan mereka seperti mana umat-umat Nabi terdahulu itu dibinasakan. Sebab tu Nabi kata, yang ni yang aku risau sangat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa yang Nabi risau kalau umat dia ni kaya, tuan-tuan? Yang pertama yang Nabi risau, orang ni bila dia mengimpikan kekayaan, ataupun dalam istilah yang lain, dia gila untuk menjadi kaya, tuan-tuan. Dia dah tak kenal halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Dia tak fikir dah. Sebab tu orang bila dia teringin nak kaya, dia tak kira lah halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Tak. Sebab tu dia berani menipu orang. Sebab tu dia berani scam orang. Sebab tu dia berani terima rasuah. Tuan-tuan tengok ada scam kita lah, tuan-tuan ni. Duk bohong kita lah ni. Tak ada apa, tuan-tuan, dia bohong. Dia main abang kata ni, lah ni tuan-tuan tak tahu kan? Dulu dia ada telefon dia ni daripada mahkamah. Ada kes apa ni minta nama IC dia nak cek, bagi-bagi hilang duit. Lepas tu dia main jadi pos Malaysia pula. Dia main jadi JNT pula. Misal apa longan? Ayah saya kena dua kali. Dia telefon dia ingat kat saya. Anduk pula awak apa dah? Mai tak ni aku ni depa kata buat jenayah apa pula di Sabah ni. Nak naik mahkamah. Saya kata, "Sana tak pergi. Mai dah tak pergi polis mai ambil aku kat rumah pula." Ya bombi. Saya kata siapa ni? Dia kata ni ada nama telefon ni, telefon aku. Ha awak. Nu nama aku depa kata apa duduk buat jenayah nu. Mahkamah Sabah telefon aku ni. Saya kata, "Baba, mahkamah bodoh mana telefon?" Tak pernah mahkamah telefon dah. Yang mahkamah hantar surat. Oh, dia kata betul juga. Dia duduk kena orang tu. Tuan-tuan, dia tak tahu halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Dia tak fikir lah. Yang dia fikir, aku kaya. Walaupun dengan cara aku menindas orang, aku memijak orang, aku menganiayai orang. Ni yang pertama. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang kaya ni, tuan-tuan, yang Nabi bimbang pasal apa? Bila dia kaya, dia akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia akan melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan langgar habis perintah Allah. Dia akan langgar habis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Nabi bimbang umat dia menjadi golongan yang kaya yang lari daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Nak beri kita kekayaan, silakan kita mau. Nak berikan kita kesenangan, silakan kita nak. Tetapi kekayaan dan kesenangan itu mesti bernaung di bawah payung rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukaddimah itu ada sedikit manfaat untuk kita bersama. Sambung kitab kita. Kita masih bicarakan lagi tentang kelebihan hari Jumaat. Kalau kitab saya muka surat 93, kitab abang muka surat apa? 51. Kesempitan kubur, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Adapun sempit kubur, maka iaitu tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Nak faham lagu mana tu? Adapun sempit kubur, maka tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Adakah orang soleh pun akan dihimpit oleh kubur? Yang ni kena faham betul-betul. Dia kata sempit kubur ni, dia kata kubur ni akan himpit. Tak ada siapa pun yang akan terlepas.
hatta dia ni orang baik, hatta dia ni orang jahat, hatta budak kecil yang belum balik pun akan dihimpit oleh kubur. Berdasarkan sebuah hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani, Nabi SAW satu hari dia pergi hantar satu mayat ke kubur. Nabi kata ini tempat yang akan menghimpit setiap orang yang masuk ke dalamnya. Nabi katakan sahabat, ini tempat, sambil Nabi tunjuk lubang kubur. Nabi kata tempat ni dia akan menghimpit. Tidak ada sesiapa pun yang terlepas daripadanya. Setiap orang yang masuk ke dalam tempat ni pasti akan dihimpit. Lalu Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, hatta orang soleh sekalipun? Ya. Hatta seorang bayi sekalipun? Ya. Pening Nabi, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau tak baik masuk kena himpit, kita tahulah. Ni yang baik pun. Nabi kata, bila seseorang yang masuk ke dalam kubur itu adalah orang saleh, dia akan dihimpitkan oleh kubur seperti pelukan seorang ibu terhadap anak dia. Kena himpit. Dalam bahasa kita lah, kena dakar. Seorang bayi masuk, kubur akan dakak bayi ini seperti mana seorang ibu yang memeluk dan mendakap anak dia. Kalau masuk jenis tak semayang, masuk ni pula taik judi, masuk ni pula taik arak, masuk ni pula taik zina, akan dihimpit oleh kubur sehingga bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Na'udzubillah min. Bukannya senang Pak Longoi, bukannya ringan Pak Longoi. Tulang rusuk ni dia main himpit, bergabung dua-dua tu, bertemu dua-dua tulang rusuk tu. Nak bertemu tulang rusuk ni lagu mana tuan-tuan? Nak bertemu tulang rusuk ni lagu mana? Kita ni patah kaki pun tak sangka dah. Kaki patah tak sangka dah. Kaki patah ni pun tak sangka dah. Tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, sabda Nabi SAW, silap dah. Dan daripada Rasulullah SAW sabdanya, ini mayat yang bergerak arasy baginya dan dibukakan baginya beberapa pintu langit. Yakni iaitu Sa'ad bin Mu'az bergerak arasy bila dia meninggal. Sebab apa dia? Sebab suka dengan rohnya yang menghadirkan dia 70,000 malaikat. Sungguhnya dipeluk akan dia oleh kubur, kemudian dibukakan ia daripadanya. Ni dia Sa'ad bin Mu'az dipeluk dalam kubur dengan pelukan kasih sayang. Satu lagi dipeluk dengan pelukan kemurkaan. Dipeluk dengan pelukan kemurkaan. Yang ni peluk tetapi peluk dengan kasih sayang. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW bersabda, lil qabri dhaghtatun law naja minha ahadun la naja minha Sa'd bin Mu'az. Bagi kubur ini sempit, jikalau sentosa daripadanya seorang, nescaya sentosa daripadanya Sa'ad anak bin Mu'az. Ini dia Nabi kata, dia akan himpit. Kalau dia tak himpit, yang tak akan dihimpit adalah Sa'ad anak kepada Mu'az. Tetapi macam tadilah Nabi kata, dihimpit seperti mana pelukan seorang ibu. Demikian lagi kanak-kanak tiada lepas daripadanya sempit kubur tu. Tak lepas. Riwayat daripada At-Tabarani daripada Abi Ayyub bahawasanya kanak-kanak yang ditanam dia, maka sabda Nabi SAW, jikalau lepas seorang daripada peluk kubur, nescaya lepas ini kanak-kanak daripadanya. Tetapi pelukkan anak ini seperti peluk ibu akan anak yang dikasihi. Kita nak yang tu Pak Longoi. Bila tuan-tuan tak tahulah. Yang kata nak masuk kubur ni bila? Tak tahulah Pak Long, tak tahu. Mungkin ni malam terakhir kita tidur dalam rumah, mungkin malam esok kita tidur dalam lubang kubur. Na'udzubillah min dzalik. Tak tahu. Saya insya-Allah tak lagi lah. Hak yang saya duk heran ni tuan-tuan ni duduk benih ni. Mungkin ada malam esok tidur dalam lubang kubur. Malam ni boleh duk main duk lena lagi tengah saya duk mengajar ni.
Pejam celik, panggung tunduk, oyuk. Kena jeqah jaga balik. Panggung tunduk, oyuk. Kena jeqah jaga balik. Malam esok belum, mana tahu. Ini dia. Jikalau lepas ada pun yang lainnya daripada ahli maksiat, dipeluk akan dia hingga berselisih tulang rusuknya. Kalau yang masuk ni ahli maksiat, hidup di dunia ni tak ada kebaikan buat, tak ada manfaat. Tuan-tuan, kita ni kalau tak boleh bagi manfaat kepada orang hidup, cukup jangan bagi kita ni menjadi masalah kepada orang. Nabi kata khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, dia mampu memberikan manfaat diri dia ni kepada manusia ni. Kita kalau hidup tak boleh bagi manfaat kepada orang, jangan kita menjadi musibah pada orang. Tuan-tuan, ni kita hak mengaji agama lah, hak yang tak mengaji ni biar pergi lah tuan-tuan ni. Saya nak abang, ni nak pesan hak jenis kaki kuliah ni. Kita ni hidup ni tuan-tuan, biar jadi manfaat kepada orang. Biar mati orang kan kata dia ni dulu bagus, hidup dulu bagus. Jangan bila mati orang kata elok lah mati pun, duk hidup pun jahat. Jangan kata lu. Tuan-tuan, hidup ni kalau orang tak puji, orang duk hina sentiasa tuan-tuan, boleh tahan. Bila mati orang akan mahbab Allah, baguslah roh ni, terasa dia tak ada lah. Dulu kalau kuliah-kuliah apa dia duk mai, ustaz nak makan apa tak ada duk fikir lah, dia pergi settle semua. Contoh, dulu kalau susah apa kat dalam kampung ni ada dia Allah senang. Allah tak ada orang lagu ni. Tuan-tuan nak lagu tu tak? Tu yang dikatakan husnul khatimah. Lepas mati orang duk cakap benda elok pasal kita. Tak mau kita ni mati-mati orang kata mau elok lah mati, aku duduk doa lama dah. Allah, hidup ni kacau orang, lebih daripada hantu raya. Sampai orang kata dia ni hantu raya. Tahu hantu raya tuan-tuan? Tuan-tuan tahu hantu raya? Hantu raya ni duk kena jamu telur, mau tak jamu telur, telur tuan dia kokak. Ni jenis manzah hantu raya. Jenis anjing, tahu anjing? Siapa jamu makan tu tuan dia. Lah kita ada jamu makan. Bila kita tak jamu makan, orang ni jamu makan, betih kita dia kokak. Ni jenis manusia anjing. Jenis hantu raya, jenis anjing. Betul menyala. Jenis masa kata lompat tani. Ni tuan. Hidup ni biar jadi manfaat pada orang. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, manusia yang mampu memberi manfaat kepada manusia lain. Kita nak lagu tu. Riwayat daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa membaca qul huwallahu ahad, suratul ikhlas, pada sakit matinya 100 kali. Tuan-tuan, kita ni masa duduk sakit, tak ada harapan tu, kalau boleh baca qul huwallah, bacalah 100 kali. Kalau yang sakit tu mak ayah kita, dia pun tak mampu nak baca apa dah, kita tolong baca bagi kat dia 100 kali. Sentosa ia daripada fitnah kubur dan daripada sempit kubur atasnya, dan ditanggung akan dia oleh malaikat pada hari kiamat dengan tangannya hingga lalu akan sirat pada syurga. Itu dia. Malam ni ambil amalan satu. Bila orang nak mati, kita tengok sakit, dan kita sendiri pun baca qul huwallah 100 kali. Dapat dah satu amalan malam ni. Tengok orang duk nazar teruk dah, baca qul huwallah 100 kali. Pi tepi telinga dia kata mak ikut dah, takat mak larat, baca 100 kali. Baik, satu amalan. Yang kedua, dan demikian lagi, orang yang mengekalkan pada tiap-tiap malam membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis surah. Dan surah As-Sajdah. Yang kedua, sebelum tidur baca surah As-Sajdah. Yang ketiga, surah Yasin. Berapa surah? 3. Yang pertama suratul Mulk, yang kedua surah As-Sajdah,
Yang ketiga surah Yasin. Baik. Dan membaca tiap-tiap hari 25 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti, akan terlepas daripada fitnah kubur. Tulis, balik buat. Ustaz, ya, kalau baca satu saja boleh tak? Boleh. Tak ada nak talarat nak baca surah Sajadah, Yasin, Al-Mulk. Baca Al-Mulk, tak ada apa. Baca Al-Mulk. Lepas tu tiap-tiap kali habis semayang tuan-tuan, baca ulang 5 kali. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Dia kata berapa? 25 kali. Setiap kali habis semayang baca 5. 5 kali 5 berapa? 25. Boleh? Saya ambil ijazah doa ni tuan-tuan daripada almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik. Dia pun ajak kata baca begitu. Setiap kali lepas mayang dia baca 5. 5, 5, 5, 25. Mai tuan-tuan ikut saya 3 kali, lepas tu saya ijazahkan amalan ni kat tuan-tuan. Ikut saya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan, beramallah sehari 25 kali. Nak buat masa mana pun silakan 25 kali. Ataupun lepas semayang 5 kali 5 kali, 5 kali salat 25 kali. Seperti mana ijazah ni saya ambil daripada almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan, balik beramal. Mudah-mudahan dengan amalan ini dapat membebaskan diri tuan-tuan dan saya daripada fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Kebanyakan siksa kubur berpunca daripada tidak istibrak. Hak ni tuan-tuan antara punca. Kan Nabi SAW dengar di antara daripada masa satu kubur disiksa jenazah dia. Nabi kata di antara kesilapan yang dia buat ataupun kesalahan, amalan yang dia buat atas dunia dia pada kencing tak cuci dengan cantik. Dan sabda Nabi SAW, kebanyakan siksa kubur itu daripada kencing, yakni dengan sebab tiada istibrak daripadanya. Dia kencing dia tak tahu. Yang kata istibrak ni lagu mana? Dia pergi kencing, dia masuk bilik tu dia kencing. Ni Pak Long lah, pakai kain melekat apa, coreh kencing. Duduk kembang semangkuk kencing. Sependa tak pakai dah, jenis passion man masjid ni. Majoriti, bukan semua tapi majoriti. Tak percaya cicek. Kencing. Kencing. Habis kencing buka kepala paip tekan juri. Agak-agak dalam saluran kencing tu ada air lagi tak? Ada lagi tak dalam saluran kencing tu ada air lagi agak? Ada. Tuan-tuan berjalan, jalan, benda fleksibel. Benda fleksibel, dia bergerak. Jalan bergerak. Air kencing tu pun keluar. Kena dekat kain melekat ada semayang ni. Lepas tu tuan-tuan pergi ambil air semayang. Habis ambil air semayang, masuk dalam masjid semayang. Persoalan saya, semayang tuan-tuan sah ataupun tidak? Sah ataupun tidak? Hello? Sah ataupun tidak? Berapa banyak ada buat lagu tu? Tuan-tuan kencing tak selesai. Anak-anak tuan-tuan tak ajak. Anak-anak pun kencing tak selesai. Habis satu keturunan ibadat Allah Ta'ala tak terima. Nampak benda simple. Benda nampak lagu tak ada apa, simple. Tetapi dia punya kesan dia punya akibat dia cukup besar. Benda tuan-tuan nampak lagu simple, Mak Long nampak lagu tak ada apa, Pak Long nampak lagu tak ada apa, tapi nak abang dekat tuan-tuan, benda ni besar.
Setuju ke tak? Benda besar. Nampak lagu simple, tapi benda ni besar. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim bahawasanya Nabi SAW lalu ia atas dua kubur, maka sabdanya bahawasanya kena siksa keduanya. Nabi lalu dalam satu kawasan kubur, ada dua kubur. Nabi kata dua-dua ni kena siksa. Adapun salah seorang daripada keduanya, maka adalah ia berjalan dengan namimah, yakni mengadu-ngadu antara manusia supaya berkelahin mereka itu. Hak satu ni dia duk pi tanu, dia duk cerita tak elok pasal orang. Dia pi tani, dia duk cerita tak elok pasal kawan ni. Tujuan dia nak bagi orang berkelahin. Hak ni duduk dalam kubur kena siksa. Tuan-tuan, ni Nabi apa? Dia berjalan, perjalanan dia tu nak cerita tak elok pasal orang, nak biar borak perandah habis orang. Hak ni hang tunggu, hang mati mampuih hang dalam kubur. Ada pasien aku ni? Ada. Duk main mengaji ni pun ada. Hak jenis pasien ni, duk main mengaji pun ada. Na'udzubillah min. Jaga. Maklum. Hoi, maklum. Jaga. Pi kawan ni cerita tak elok pasal kawan ni. Mai kat kawan ni cerita tak elok, nak bagi orang kelain. Jaga. Nabi kata. Dan ada pun satu lagi adalah tiada istibrak daripada kencing dia. Ni. Tu dia sebab dia kena azab dalam kubur. Baik. Bercakap-cakap ketika imam sedang berkhutbah. Bercakap-cakap ketika imam membaca khutbah, dia nak abang. Dan sabda Nabi SAW, 10 minit lagi kita berhenti boleh? Bagilah cukup sejam. Nak buat muka lagu tak puas hati lagu tu pasal apa? Bagilah cukup sejam jadilah. Ngaji pun dia bukan boleh lama-lama tuan-tuan ni, bid'ah. Sejam cukup kan? 10 minit lagi kita berhenti. Kita mula ke awal tadi bang. 7.45 7.55 7.55 lah 7.45 10 minit lagi sudah. Tuan-tuan ingat saya larat. Tuan-tuan kata tak nak ngajak lama sangat, tak nak mengaji. Tuan-tuan ingat saya ngajak ni larat sangat. Tuan-tuan duduk saja pun letih, tambah saya main jauh. Ni nak balik pula jauh. Duduklah kereta 2 jam setengah mai, 2 jam setengah balik, 5 jam duduklah kereta. Ngajak sejam ya. Lagi letih pada tuan-tuan, steady ya. Man qala yawmal jumu'ati li sahibil imam wal imamu yakhtub ansit aw takallama aw abatha aw ashara bi yadihi aw bi ra'sihi, tu dia, faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lah. Tu dia Nabi kata, barang siapa berkata pada hari Jumaat, man qala yaumal jumu'ati li sahibi wal imamu yakhtub, pada hari Jumaat dia berkata dekat kawan dia, waktu tu masa mana? Imam duk baca khutbah. Tu imam duk baca khutbah hari Jumaat, dia duk kata dekat kawan dia. Dia kata apa dia? Ansit, diam. Dia kata, atau berkata olehmu, atau memperbuat ia dengan sia-sia atau isyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya. Dia kata lagu tu isyarat, maka sungguhnya telah lara, yakni melakukan satu kesilapan, dan barang siapa lara ia, maka tiada Jumaat baginya. Tu dia tuan-tuan ni. Baik ustaz, saya nak tanya ustaz, saya tak kata apa, saya duk pegang masjid tasbih, tu imam duk baca khutbah, saya tak cakap, saya dengar sambil saya duk zikir. Tu lagu mana pula? Sebab bulan depan kita bahas. Dia akan nampak ni, dalam ni dia akan nampak. Hak jenis ni pun banyak juga kita duk tengok dalam masjid ni lah. Yang tu kita baca, jangan kelang kabut ya. Semua nak tahu malam ni tak boleh. Baca kitab dia ada time. Nanti dia abang, dia tulis tentu, jangan dia buat kelang kabut. Tu dia habaq dengan kitab saya, relax, jangan dia buat kelang kabut. Habis ni ada, dia main dengar khutbah. Dia tak sembang, dia duduk seorang, dia tengok orang. Tapi tangan dia duduk.
Hak tu lagu mana tak? Nanti kita tengok. Jangan kelar kabut, dia akan pergi tuan-tuan. Hukum berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Ini dia nak bang. Hukum berkata-kata, bercakap masa khatib berbaca khutbah. Dan kata Abu Bakar Al-Husaini di dalam kitab Kifayatul Akhyar, adakah haram berkata-kata pada waktu khatib membaca khutbah? Berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, adakah hukum bercakap masa khatib baca khutbah tu haram? Duduk dalam masjid ni tak cakap, duduk keluar, dia keluar nyunyik menyembah. Baru ni ada viral dalam TikTok, satu khatib dia duduk baca khutbah, ada budak-budak duduk menyembang di belakang. Dia duduk atas mimbar, dia tegur, ni adik-adik yang di belakang, tolong diam, jangan bercakap ketika khatib baca khutbah. Baik, hukum dia tu haram ataupun tidak? Yang sampai kawan ni tegur duduk atas mimbar ni, berat ni cerita dia ni, kalau hukum dia ni macam mana ustaz? Baik, maka padanya ada dua qaul, ada dua pandangan. Di sisi Abu Bakar Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar, dia kata pada dia ada dua pandangan. Salah satu daripada keduanya itu haram. Satu pandangan kata haram, bercakap tu haram. Sebab tu ustaz yang duduk baca khutbah tu, dia sound terus dia, sebab perbuatan yang mereka buat tu perbuatan yang haram. Ini yang pertama, telah dinas atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i pada qaul qadim, dan dengan dia berkata Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, pada yang terlebih rajih daripada dua riwayat baginya, kerana Nabi SAW bersabda, apabila berkata engkau bagi taulan kamu padahal imam membaca khutbah pada hari Jumaat, dia nak kata apa dia? Ni, diam, orang nak baca khutbah, diam olehmu. Kita nak tegur orang tu suruh diam, bukan kita nak cakap. Kita nak tegur dia suruh diam, dia duk cakap, kita nak tegur dia. Maka sesungguhnya lara engkau, dan makna lara itu berdosa. Tu atas dasar itu pandangan yang pertama kata haram. Faham? Qaul qadim daripada Imam Syafi'i haram, pandangan Imam Malik haram, pandangan Imam Ahmad haram, pandangan Imam Abu Hanifah haram. Baik, satu pandangan. Dan pada qaul jadid, yakni pandangan baru Imam Syafi'i, bahawasanya berkata-kata pada ketika itu tiada haram. Satu pandangan lagi pula, qaul jadid kata tak haram, cuma dan diam itu sunat kerana jua. Diam itu sunat jua kerana barang yang diriwayatkan oleh Syekhuna Bukhari dan Muslim, bahawasanya Sayyidina Uthman masuk ia padahal Sayyidina Umar tengah membaca khutbah. Dia ambil nas ni mana dia? Satu hari Sayyidina Uthman masuk dalam masjid, pada masa tu Sayyidina Umar duduk tengah berkhutbah. Maka berkata Umar, Sayyidina Umar duduk tengah khutbah, dia kata, apa hal kaum mutaakhir, mereka itu daripada bang. Maka kata Sayyidina Uthman, ya Amirul Mukminin, tiada aku melebihi tatkala aku mendengar bang, melainkan aku mengambil ayat sembahyang juga. Sayyidina Umar kata, ni awak ni duk suka main lewat dia tiba-tiba tengah duk khutbah, dia tanya terus. Sayyidina Umar, tuan-tuan, bukan dia heran korang. Dia ada tengah-tengah baca khutbah, dia kata, ni awak yang main lewat ni. Sayyidina Uthman jawab, tak lewat bukan pergi mana, tak sat tengah-tengah dengar bang duk beratuk ambil yang sembahyang. Dia jawab waktu Sayyidina Umar duk tengah khutbah. Kau ni kata, dia kata tak haram, cuma sunat. Sunat dia, sunat dia. Baik, di antara dua ni tuan-tuan nak ambil yang mana? La, ada dua pandangan. Yang pertama haram, cakap dosa. Yang kedua kata tak haram, cuma sunat. Tuan-tuan nak ambil yang mana dalam dua pandangan ni? Satu tuan-tuan nak ambil, tak payah duk cakap. Yang anda kan duk cakap siapa? Satu, kalau hang cakap dosa. Yang kedua, pandangan yang kedua, kalau hang diam dapat pahala. Yang anak gaduh cakap apa? Macam tuan-tuan duk buat tu betul dah tidur tengah khatib baca khutbah.
Yang tu saya duk cari tak ada pandangan. Tapi ni pandangan saya dah. Sesuai dah. Hak tu jalan selamat. Betul dah tuan-tuan duk buat tu. Betul dah. Saya lah ni dah tak boleh baca khutbah lah tuan-tuan. Duk pergi mayang duk bawah. Baru tahu nikmat lena waktu khutbah. Jadi yang mana sebelum ni saya bisa marah, tuan-tuan saya tarik balik lah. Tadi mayang pun tadi 4 kali senguk, ruyuk, senguk, ruyuk. Ui, rupanya sedap tidur. Betul saya kata geng-geng ni duk buat. Hak tuan-tuan buat tu selamat dah. Lena waktu khatib baca khutbah. Dan riwayat ni nak habis dah. Nak habis ya, bagi cukup habis tajuk ni ya. Nabi SAW masuk atasnya oleh seorang lelaki. Padahal tengah membaca khutbah pada hari Jumaat. Maka berkata lelaki itu, manakala berdiri kiamat, maka mengisyarat manusia kepadanya dengan diam, maka tiada diterima ia, dan mengulangi ia akan perkataannya. Maka sabda Rasulullah SAW baginya, kemudian daripada kali yang ketiga, kesini engkau, apa yang engkau sediakan bagi hari kiamat itu. Maka berkata lelaki itu, aku kasih akan Allah dan Rasulnya. Maka sabdanya, engkau serta orang yang engkau kasih. Tengah Nabi duduk baca khutbah dalam riwayat ni pula, masuk mai satu orang lelaki dekat Nabi SAW. Dia masuk mai, dia tanya, ya Rasulullah, bila nak kiamat ni? Nabi duduk tengah baca khutbah, bila nak kiamat ni? Orang duduk bawah tegak, orang duduk baca khutbah. Dia tengok, dia tak beri, bila nak kiamat ni? Dia tanya kali kedua. Nabi tak layan, dia hantam kali ketiga, ni, dia buat lagu tu. Ustaz, ni mamak pining ke apa kak? Contoh, ni, bila nak kiamat ni? Nabi kata, mai sini. Nabi duduk tengah baca khutbah, Nabi tanya, mai sini. Lah kamu duk tanya bila nak kiamat, aku nak tanya kepada kamu balik. Tanya awak, apa persiapan yang anda buat untuk berhadapan dengan kiamat? Dia kata, tak ada apa, cuma aku sayang dekat Allah, aku sayang dekat kamu. Lalu Nabi kata, seseorang itu akan bangkit dan duduk berserta dengan orang yang dia kasih. Maknanya Nabi tak tegur perbuatan dia itu, tak haram lah. Ini pandangan yang kedua kata. Dia kata, pandangan yang kedua kata, sunat saja. Diam tu. Dan dalam wajah dalilnya bahawasanya Nabi SAW tiada ingkar atas mereka itu yang demikian. Dan jikalau berkata itu haram, nescaya mengingkar Nabi SAW atasnya. Kalau perbuatan tu haram, Nabi dah sah-sah Nabi larang dah. Dah sah-sah Nabi tegur dia. Tu nak abang kata sunat. Dan makna lara atas qaul ini mendatang dengan barang yang tidak sayugianya, dan yang dinafikan dengan katanya fala jumu'atalah, tiada jumaat baginya, itu nafi kamal, yakni kesempurnaan jumaatnya, dan tiada dinafikan sahnya. Dalam hadis itu kata fala jumu'atalah, maka tiada jumaat baginya, itu kata ulama Nabi nahbak makna pahala jumaat dia tu tak sempurna, bukan bermakna dia pergi sembahyang tu tak sah. Ada, dia kata nak cerita tentang kesempurnaan. Wallahu a'lam. Bulan depan kita mai pula, kita akan baca tentang hukum mandi Jumaat. Bulan depan tak ada kuliah, saya nak pergi umrah. Bulan depan tak ada kuliah, saya nak pergi umrah. Makna kita jumpa bulan 12 lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sebelum saya nak tangguh kuliah ni tuan-tuan, ada dua pengumuman yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, sekali tuan-tuan Nabi semayang, duduk dekat luar tu macam biasalah. Di luar ni macam biasa ada tabung-tabung Yayasan Aryadah. Tu anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan boleh bubuh lah. Bubuh siap-siap untuk 2 bulan. Bulan ni dengan bulan depan. Dah bulan depan tak mai. Tak mai tak apa. Bubuh siap-siap. Bubuh siap-siap. Yang keduanya tuan-tuan, tok koko ada macam biasa di luar sana, RM22 dengan RM25. Dan yang ketiga, di luar sana juga saya ada habaq dah bulan lepas, saya nak bawa resit wakaf untuk pembangunan pondok warga mah Yayasan Aryadah di Aluk Setak Kedah. Ada saya habaq dah bulan lepas. Siapa yang nak wakaf boleh lah tuan-tuan. Lah ni
Dulu tuan-tuan ingat saya ada main kutip duit dekat tuan-tuan untuk buat surau. Mungkin 2 tahun lepas kot, masa lepas Covid tu. Surau ni dah siap dah. Setahun dirasmikan tahun lepas, dah digunakan dah oleh pelajar kita. Cumanya tuan-tuan, ada orang wakaf pula satu bidang tanah tepi dia tu, dan belakang tu lepas wakaf setengah, lepas jual setengah. Tanah tu nak dibeli oleh seorang India, tapi mereka tak mau sebab tanah pusaka pak mereka kata kami nak wakaf setengah, kami nak jual setengah. Kita akan ambil tanah tu tuan-tuan, dah saya bagi cengkeram dengan duit peribadi saya 11,000. Saya wakaf untuk beli tanah tu 110,000. Saya wakaf duit saya 11,000. Nak wakaf 100 saya tak ada duit. Saya wakaf 11,000 untuk bayar cengkeram. Kalau orang tua panggil duit edeman. Kan? Orang tua panggil duit edeman. Saya dah bagi dah deposit cengkeram. Jadi lah ni saya kata kat mereka, saya minta tempoh 2-3 bulan untuk saya cari duit. Saya bak kat tuan tanah tu, insyaAllah 2-3 bulan saya akan cari. Dia kata tak apa ustaz, pergi tengok try dekat Sungai Ulak. Tuan tanah tu kata lagu tu, ustaz try pergi cari kat Sungai Ulak. Itu yang saya main hari ni. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf, 1 kaki persegi harga dia RM100. Dan saya nak minta izin kepada tuan-tuan, duit tu juga saya nak guna untuk repair pondok warga Mas yang arwah Tok Wan saya. Ada 20 buah mereka duduk percuma tuan-tuan ni, orang tua pondok ni. Dan ayah saya baru buat 10 buah baru dalam 5 tahun ni. Yang 20 buah ni dah 20 tahun dah dibuat. Ayah saya buat pada tahun 2003. Dengar tu ada dewan. Dewan pengajian ni dia guna tiap-tiap hari. Mereka mengaji tiap-tiap hari, ada kuliah, ada kelas. Baru-baru ni tuan-tuan, tengah-tengah duk mengaji, dia punya tu ibu tu terbakar, meletup terbakar. Mujuk dia tak nyala satu dewan ni, tidak habis untung orang tua tu. Nyala-nyala ada ustaz kita duk tentu, dia pergi cabut tu yang alat pemadam tu, dia main padam. Lah ni kita buat sementara untuk bagi guna dulu. Lepas tu ada 2 pondok kosong, elektrik pun masalah. Saya nak ambil duit tu juga untuk saya perbaik sama pondok ni dengan seluruh pondok-pondok tu. Jadi kita nak guna tu banyak lah. Nah tuan-tuan nak resit wakaf ada di luar sana. Tuan-tuan ada bubuh duit untuk wakaf tu dalam tabung. Tabung tu untuk anak-anak yatim fakir miskin. Duit untuk wakaf tu tuan-tuan pergi ambil resit dekat luar sana. Yang ambil lah, belilah. Dia kata ambil, dia pergi koyak ambil lagu tu pula. Ada, dia cerita tu ada. Nah boleh buat di luar sana. Dan dekat resit tu ada nama akaun bank. Tuan-tuan pakat-pakat lah, cari-cari kawan-kawan masa sama wakaf, insyaAllah. Tuan-tuan nak? Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.